Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pembuka bicara. Ahlan wa sahlan kami ucapkan. Selamat datang kepada semua majlis sambutan Isra' Miraj kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berusaha Puan Roslimah binti Pit, Timbalan Pengetua Hal Ehwal Murid. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Jamil bin Rajab, penceramah jemputan kita pada pagi ini, barisan guru, staf sokongan, anak-anak, didik serta para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izin serta limpah rahmatnya, maka pada pagi yang penuh barakah ini kita dapat berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan untuk menjayakan sambutan Isra' dan Miraj peringkat sekolah pada tahun ini. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berdiri. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Sebelum kita meneruskan majlis ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Ilahi agar majlis kita akan diberkati. Oleh itu, saya menjemput Ustaz Mustafa Sabri bin Zakani untuk bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih atas bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sabri bin Zakani sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bagi meneruskan acara, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Roslimah binti Pit untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang saya hormati tuan penceramah kita pada pagi ini, Ustaz Muhammad Jamil Raja. Okey, kemudian yang saya hormati juga sama ada yang berada di sekolah ataupun yang berada di rumah. Ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada ceramah kita pada hari ini kerana dapat meluangkan masa untuk memberikan ceramah yang bertajuk penghayatan peristiwa Islam. Walaupun telah berlalu bulan Rejab, tapi kita mengambil peristiwa ini sebagai satu anak-anak kita. Okey. Alhamdulillah walaupun kita berada dalam keadaan dalam suasana yang sedang melanda negara kita ini, okey, walaupun kita dilanda dengan musibah, tetapi kita masih boleh melaksanakan program di peringkat sekolah, walaupun secara maya. InsyaAllah kita mengharapkan supaya program ini pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat memberikan pengajaran dan iktibar kepada semua penonton pada hari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita ke apa yang disampaikan pada hari ini akan dihayati, diambil pengajaran oleh semua penonton yang ada pada hari ini. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan Puan Roslimah binti Pit sebentar tadi. Makluman kepada para pelajar yang berada di rumah, pihak sekolah telah menyediakan sebanyak 10 soalan pada link FB pada pagi ini. Para pelajar dikehendaki untuk menjawab soalan-soalan tersebut dengan menghantar jawapan ke grup kelas masing-masing. Pelajar yang berjaya menjawab dengan betul dengan yang paling banyak dan pantas akan memperoleh hadiah. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati ceramah Isra' dan Miraj yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Jamil bin Rajab. Sedikit tentang tetamu undangan kita pada pagi ini.
Nama sebenar beliau ialah Muhammad Jamil bin Rajab, berasal daripada Kelantan serta berumur 35 tahun. Beliau telah dikurniakan dengan seorang isteri iaitu Puan Nur Adilah binti Fauzi, merangkap salah seorang guru di sekolah menengah SMK Semencu, serta dikurniakan dengan 3 orang anak lelaki. Sebut sedikit tentang latar belakang pendidikan beliau. Beliau telah bersekolah di Sekolah Menengah Agama Takadum Al-Ma'rif Pasir Tumbuh, Kelantan daripada tahun 1999 hingga 2004. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran beliau bagi tahap Diploma Tahfiz Majlis Agama Islam Kelantan pada tahun 2005 hingga 2008 serta melanjutkan pelajaran di Mahad Qiraat Shubra di Mesir pada tahun 2009 hingga 2011. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, yang dihormati yang berusaha Puan Muslimah Penolong Kanan SMK Semencu, yang dihormati para guru, ustaz-ustazah yang berada di sekolah dan berada di rumah, yang dikasihi anak-anak pelajar yang menduduki SPM, yang menjalani proses belajar dari rumah, dan semua staf Sekolah Menengah Kebangsaan Semencu yang saya hormati dan saya raikan. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam yang menguasai segala isi bumi dan langit dan segala-gala apa yang ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurnianya, alhamdulillah, hari ini dapat kita bersama-sama di alam media sosial yang tanpa sempadan untuk sama-sama kita berkongsi apa yang ada dan apa yang berlaku di atas peristiwa Isra' dan Mi'raj yang merupakan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara mukjizat yang besar diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita relax-relax, santai-santai. Jangan tak boleh serius sangat. Bila serius ni mengadap
tengok lapu handset, skrin, mata ngantuk dan sebagainya, lepas tu tutup handset. Yang ni kita tak nak. Hari ni kita santai-santai, relax-relax, tengok-tengok, sambil-sambil kata melayan media sosial dengan manfaat mencari ilmu, menambah ilmu. Kan kita cari ilmu ni, Allah menyebutkan Allah akan mengangkat darjat siapa yang mencari ilmu dan menambahkan ilmu. Okey, tak kira lah cari ilmu dengan kita duduk masjid, cari ilmu. Dengan cara yang mudah hari ni, kita tambahkan ilmu kita dengan kita melihat media sosial, terutamanya hari ni kita ber-live melalui Facebook. Okey. Isra' dan Mi'raj, peristiwa yang tarikhnya sudah kita melepasi pada 27 Rejab hari itu, dan hari ini kita berada pada Sya'ban, dan insya-Allah kita akan menempuhi Ramadan yang penuh keberkatan. Okey. Bila disebut Isra' dan Mi'raj, Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala rakamkan dengan firman-Nya dalam suratul Isra' ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Kalau buka Quran, suratul Isra' ayat pertama atas sekali, insya-Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kita tengok firman Allah ini mengenai perjalanan Nabi berisra dan Mi'raj. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah memulakan dengan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita baca doa untuk perjalanan Isra' dan Mi'raj ni, perjalanan Nabi daripada tempat A ke tempat B dan seterusnya ke destinasi yang paling tinggi. Okey. Kita nak memulakan musafir kita pun naik kenderaan, kita baca doa subhanalladzi asra, kita baca doa naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah juga kita puji, kita membesarkan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan abdihi, hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Okey. Bila kita tengok pada firman Allah, Allah dalam Quran menyebut asra, memperjalankan, maka yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Allah perjalankan. Yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Asra bi'abdihi, hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperjalankan, Allah memperjalankan. Lailan, waktunya adalah asra bi'abdihi lailan, satu tempoh pada waktu malam. Lailan ni maknanya tempoh yang sekejap je, pada waktu malam. Kalau sebut lailatan tu tempoh panjang, sepanjang malam. Tapi lailan ni maknanya satu tempoh yang sekejap, tempoh yang tidak lama daripada tempoh malam tersebut. Okey. Jalan daripada mana? Daripada dalam Quran sebut, ayat ni menyebut lagi, bi'abdihi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Permulaannya adalah bermula daripada Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Sini start, titik permulaan atau destinasi yang dimulakan perjalanan adalah daripada Masjidil Haram, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Berjalan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram.
Destinasi yang pertama dituju, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nabi kita diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iaitu di mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ni bukan di Semencu kena ingat. Masjidil Haram ni bukan di Bali, tapi Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa itu berada di Palestin. Okey. Diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey. Soalnya pertama, jika diukur jarak perjalanan hari ini adalah antara Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa ataupun daripada Mekah ke Palestin, jarak kilometernya adalah lebih kurang melebihi 1,200 kilometer. Okey, 1,200 kilometer. Okey. Jauh tu perjalanan. Nak naik apa tu? Adakah kita naik hari ni pelajar-pelajar terkenal dengan Y suku, hari ni dah laju dah kecil dah kepala kita naik dengan Y suku, tapi laju Y suku pun tidak boleh menjangkau masa yang ditetapkan dengan hak kelajuan dia. Nabi SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan, dalam tempoh malam yang sekejap. Tu tak naik ke langit lagi, cerita naik langit lain pula. Tempoh yang sekejap. Dengan apakah Nabi diperjalankan? Nabi naik apa? Okey. Dalam surah ni, dalam surah Isra' dia tak ada sebut cerita Nabi naik kenderaan apa, naik binatang apa, dia tak sebut. Tapi ni disebutkan oleh tafsir dan para ulama. Okey. Naiknya Nabi daripada sana sampai ke Masjidil Aqsa menaiki disebut sebagai buraq, seekor binatang bernama buraq. Nabi juga ditemani oleh malaikah Jibril. Perjalanan Nabi diteman. Okey, menaiki buraq. Maknanya perjalanan tu lajulah. Daripada jarak 1,200 km melebihi sehingga 1,300 lebih kurang, dengan tempoh masa yang sekejap Nabi menaiki buraq, menaiki buraq bersama dengan Jibril alaihi salam. Okey, kejaplah mana perjalanan tu. Okey, tu dinamakan perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dinamakan sebagai Al-Isra'. Kita sebut Isra' Mi'raj. Apa benda Isra' Mi'raj? Isra' itu adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dinamakan Al-Isra'. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah Isra'. Okey, seterusnya bila sampai ke Masjidil Aqsa, sedikit kisah Nabi bersolat di sana, solat di Masjidil Aqsa. Nabi solat, maka solat Nabi itu dimakmumkan. Maknanya Nabi jadi imam, makmum yang berada di belakang Nabi adalah para malaikah dan awliya wassalihin disebutkan. Maknanya malaikat, bukan malaikat, dimakmumkan oleh para anbiya. Bukan malaikat, dimakmumkan oleh para anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang kata penutup, nabi yang ketua kepada para nabi lah. Maknanya okey. Solat di Masjidil Aqsa dimakmumkan oleh para anbiya, para nabi-nabi. Okey, ini dinamakan sebagai Isra', perjalanan daripada Makkah ke Masjidil Aqsa. Isra' itu poin dia. Okey, yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yang di sekelilingnya
kami berkati. Masjidil Aqsa ni adalah di Palestin, di mana kalau kita tahu sejarah di sana adalah ramai para anbiya, para nabi-nabi yang diutuskan dan berdakwah di sekitar kawasan Masjidil Aqsa. Itu adalah tanda salah satu keberkatan yang ada di sana. Okey. Dan kita juga tahu bahawa Masjidil Aqsa ini adalah kiblat yang pertama bagi umat Islam. Okey. Sebelum dipindahkan arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Makkah Al-Mukarramah. Okey. Itu di Masjidil Aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Disebutkan dalam ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan linuriyahu min ayatina, untuk Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu, untuk memperlihatkan, min ayatina, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jarak 1200-1300 km lailan, dan tempoh masa yang sekejap daripada malam. Tidak logik pada kita nak timbang menggunakan akal kita, tak logik. Perjalanan, contohlah Ustaz Mustafa, Ustaz Mus balik daripada Kota Tinggi nak sampai ke Kuala Terengganu pun dah makan 10 jam. Jaraknya dalam lebih kurang 500-600 km. Jarak perjalanan daripada Johor ke Kelantan makan masa 10 hingga 12 jam, dengan jarak hingga 700 km lebih kurang. Tu makan masa sehingga separuh hari. Yang ni sekejap malam sahaja daripada waktu malam. Maknanya kalau kita nak timbang dengan akal kita, logik akal memang tak logik lah. Tapi ini adalah, kita kena ingat, kita kena balik kepada asra. Maknanya perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seterusnya ke langit, jumpa Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu perkara yang tidak boleh ditimbang dengan akal yang logik, tetapi mesti ditimbang dengan satu benda yang dinamakan iman. Mesti ditimbang dengan iman kita. Nak fikir logik dengan akal memang tak logik lah. Okey. Itu tak cerita naik ke langit lagi. Tak cerita naik ke langit lagi. Okey. InsyaAllah. Relax, jangan fikir sangat, jadi pening. Macam mana jarak jauh? Macam mana perjalanan? Memanglah kita nak fikir dengan akal memang tak logik. Kita fikir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana asra, yang memperjalankan Nabi itu adalah satu yang berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan. Bukan Nabi sendiri berjalan naik unta dan sebagainya, tapi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maknanya tempoh tu adalah yang tidak logik. Lepas tu masuk pula tempoh hari ni, kita pakai kapal terbang pun 1200 km ni pun berapa jam. Kita tak boleh nak ukur, kerana itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okey. Linuriyahu min ayatina, Tuhan nak tunjuk kuasa. Okey. Mengenai kuasa ni dalam suratul Najmu, surah An-Najmu juga Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Okey. Dalam ayat dia disebut inda sidratil muntaha. Pada sidratul muntaha itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat indaha jannatul ma'wa. Yang ni cerita Mi'raj je lagi, tapi nak tunjuk kepada kita bahawa ayat ni menyebut idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma dhaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Saya nak sebut sini. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Perjalanan ni nak sebutnya Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, untuk nak lihatkan kepada
Nabi Muhammad dan lihatkan kepada kita bahawa di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala al-kubra yang besar, yang maha besar. Itu tujuan perjalanan. Yang kedua, Isra' dan Mi'raj ini bila disebut tidak logik pada akal, maka di sana kita mesti tahu, adik-adik, anak-anak didik SMK Semencuk mesti tahu bahawa terdapat di sana satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu beriman kepada perkara al-ghaib, perkara yang kita tidak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, yang tak nampak. Apa yang tak nampak? Memang tak nampaklah. Isra' Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke Mi'raj ke Sidratul Muntaha, memang tak nampak. Itu dinamakan sebagai keimanan kita. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Okey, contoh lain beriman kita dengan perkara yang ghaib ialah Nabi SAW sebut ada syurga, ada neraka. Dalam Quran sebut siapa yang buat baik dapat syurga, siapa yang buat jahat dapat neraka. Benda ni tidak nampak dengan penglihatan kita, tapi kita ambil daripada pendengaran kita. Nabi bagi tahu kita perkara itu tersebut, perkara mengenai syurga, mengenai neraka, itu semua adalah dinamakan sebagai perkara yang ghaib, yang kita mendengar, kita terima dan kita beriman melalui pendengaran kita. Kita dengar aja Nabi cerita, lalu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tu letak sini, maknanya kita letak bahawa perjalanan Isra' dan Mi'raj ini adalah Allah nak sebut mengenai ayatina, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Isra' dan Mi'raj ini kita tidak boleh timbang dengan akal kita, tapi kita mesti timbang dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa kuasa yang memperjalankan Nabi Muhammad ialah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang kita nak akui lah, kita tak pakai timbang yang kat kedai satu jarum 100 gram, 10 jarum 1 kilogram. Kita nak buat kuih, kita beli timbang yang kecil je. Sebab timbang tu sesuai dengan kita nak buat kuih. Kita tengok pula timbang lori, dia tak pakai timbang yang kilo, 1 kilo. Timbang dia bentuk lain. Kerana apa? Kerana lagi besar. Maknanya benda yang ditimbang lagi besar, benda yang menimbang itu lagi besar. Maknanya benda yang perlu kita timbang adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita timbang ialah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini perjalanan Isra'. Sudah cerita Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menaiki Buraq, dan di Masjidil Aqsa Nabi bersolat bersama para anbiya, para nabi-nabi. Okey. Isra', ya. Seterusnya perjalanan Nabi ke langit. Okey, seterusnya ke Sidratul Muntaha, ini dinamakan Mi'raj. Daripada bumi naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga sehingga ke langit 7. Dan melepasi Baitul Ma'mur, seterusnya ke Sidratul Muntaha. Okey. Di sana banyaklah kisah. Kisahnya Nabi diperlihatkan pelbagai manusia, pelbagai ragam manusia. Ada yang bercucuk tanam, dapat hasil tuai. Hasil itu seolah-olah tidak habis. Tuai keluar. Nabi tanya kepada Jibril, siapakah mereka ini? Apa yang mereka lakukan? Ini dinamakan, Jibril sebut adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak habis hasil. Macam kita, best lah kalau gitu. Tanam pokok, keluar hasil, ambil. Jadi duit. Kalau nampak dari sudut duit. Tapi di situ Nabi SAW lihat dengan
dijelaskan oleh Jibril mereka itu adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Banyaklah cerita kisahnya. Okey. Kisahnya banyak. Naik langit pertama Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Untuk nenek kita lah, Nabi Adam. Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah cipta Nabi Adam yang merupakan datuk nenek kita, yang merupakan nabi yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa pada lapisan langit pertama. Okey. Ni lagi tak masuk logik, tak masuk nak fikir ngakal. Dengan sains hari ni menyebutkan macam mana boleh naik sampai ke langit, bahkan macam mana nak naik sampai Sidratul Muntaha. Takkan hancur, takkan tak hancur, takkan tak berderai isi kulit Nabi. Ini adalah, lagi sekali saya sebut, kita mesti timbang dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana di sana Allah nak sebut mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa Nabi Adam, naik lapisan pertama, jumpa Nabi Adam. Diiringi oleh Jibril alaihissalam naik. Setiap lapis ni adalah malaikat yang jaga. Jibril bagi salam, Jibril naik, jumpa Nabi Adam. Okey. Seterusnya naik lagi, naik ke langit yang kedua. Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seterusnya naik ke langit yang ketiga, Nabi berjumpa dengan seorang lelaki yang kacak, handsome-nya tidak pernah dilihat. Nabi cakap, siapa ni handsome ni? Kalau kita hari ni tengok handsome sikit, berkenal lah. Kalau yang puan lelaki pun sama juga. Mana Nabi tengok, siapa ni handsome ni? Maka di sana pada lapisan tersebut, lapisan langit ketiga itu ialah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf. Kita pun tahu kisah Nabi Yusuf. Kan? Dia terkenal dengan orang kata ketampanan dia. Ini Nabi Yusuf. Okey. Seterusnya Nabi SAW masih lagi diiringi oleh Jibril alaihissalam menaiki langit yang ketujuh dan berjumpa di sana ialah Nabi Idris alaihissalam. Okey. Langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik. Okey. Kita hari ni naik, orang kata nak ke bulan cerita orang nak ke bulan, astronomi apa tu. Nak naik ke bulan tu pun dah makan masa berapa bulan dah. Nak boleh sampai ke bulan. Tempohnya lama. Yang ni lailan, tempoh yang sekejap. Okey. Sekejap daripada waktu malam. Okey. Seterusnya Nabi naik lagi, seterusnya pada tingkat langit yang kelima. Naik langit kelima, Nabi jumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Seterusnya naik ke langit yang ke-6. Langit yang ke-6, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Okey, ingat. Langit ke-6 jumpa Nabi Musa. Ini ada cerita balik. Sekejap lagi kita ada kaitan lagi langit ke-6 ni. Dan seterusnya langit yang ke-7 Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jumpa Nabi Ibrahim. Okey. Bila sampai sini, di sana last kali pada langit ke-7, seterusnya Nabi SAW berseorang naik, dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tapi kita tak boleh nak beriman bahawa Allah itu berada pada arasy dan sebagainya. Itu kita mesti elakkan kerana Allah Maha Suci, Allah menyerupai makhluk. Okey. Nabi naik kepada Sidratul Muntaha.
Okey, bila di sana adalah kisah dia, Nabi bagi salam dan sebagainya. Tapi kita nak apa yang diterima hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Kita nak yang ni. Okey. Bila naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima satu tuntutan ibadah, satu kewajipan ibadah yang kita amalkan pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala kurniakan hadiah kepada Nabi solat sebanyak 50 waktu. Okey, ingat 50 waktu. Kalau bagi dua dengan setiap jam 24 jam, bagi dua 48. Balance lagi dua. Maknanya lebih lagi. Kalau setengah jam satu waktu, lebih lagi. 50 waktu. Nabi terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah 50 waktu, 5 waktu kita hari ni pun dah. Bila tanya, saya kerap lah, ada juga saya tanya budak-budak sekolah bila jumpa ataupun jumpa kat masjid, budak sekolah. Tanya dia, solat cukup tak 5 waktu? Tak cukup. Dia cakap apa? Solat kadang-kadang satu waktu. Solat apa tu satu waktu? Ingatkan maghrib. Dia cakap satu waktu tu pun kita orang solat kat sekolah, ustaz. Itu pun lepas cikgu-cikgu, ustaz-ustaz kejar. Tak solat kena marah, kena watan. Dia pun kena kejar. Dia solatlah satu waktu, dapatlah satu waktu sehari. Yang ni tak sempurnalah solat. Solat yang mesti kita sempurnakan dalam satu hari ialah 5 waktu. Kena ingat. Okey. 5 waktu. 5 waktu pula. Tadi 50 waktu terima daripada Allah. Kita tengok kisah dia, cerita dia macam mana. Okey, terimanya Nabi solat sebanyak 50 waktu pada permulaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dah terima, Nabi turun sampai ke lapisan langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang kamu dapat daripada Allah? Nabi Muhammad ceritalah, aku dapat 50 waktu solat untuk umatku daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkejut Nabi Musa. 50 waktu. Nabi Musa cakap, kaum aku yang lebih kuat, lebih perkasa pun tak mampu, apatah lagi kaum kamu. Kamu naik balik jumpa Allah, minta kurang, minta diskaun. Nabi pun naik. Dapatlah kurang 5 waktu, jadi 45 waktu. Dapat 45 waktu, turun balik. Jumpa lagi dengan Nabi Musa. Tanya, macam mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jawab, dapat dah diskaun, tinggal 45 lagi. Nabi Musa pulang balik. Ni cerita ni ada dalam hadis lah, hadis sahih. Nabi Musa pun cakap balik yang tadi, umat aku yang lagi kuat pun tak mampu, apatah lagi umat kamu. Pergi naik balik, minta diskaun lagi, kurang lagi. Nabi minta lagi. Naik, dapat kurang kepada 40 waktu, Nabi turun balik. Jumpa lagi Nabi Musa. Jumpa balik, ulang balik benda tu. Nabi Musa ulang cerita, soalan yang sama dan berlaku. Dialog yang sama, Nabi naik lagi. Minta kurang, sehinggalah perintah solat itu menjadi 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sahaja sehari semalam. Tapi ganjaran seperti 50 waktu. Besarlah dia punya ganjaran. Tapi solatnya 5 waktu sehari semalam. Iaitu yang kita solat hari inilah. Bermula dengan fajar pagi, kita keluarnya matahari, nak keluar matahari, kita sambut hari kita dengan solat subuh. Bila matahari tegak di langit, gelincirnya matahari, kita solat asar, solat zuhur. Seterusnya bila petang, kita solat asar, dan bila masuk waktu malam, kita solat maghrib dan isyak. Ni adalah 5 waktu yang wajib kita tunaikan solat. Okey. Tak boleh pilih-pilih, tak boleh pilih satu waktu yang sedap pada kita, tak boleh. Kerana ni adalah satu kewajipan yang mesti kita tunaikan. 5 waktu tidak boleh terkecuali walaupun satu waktu. Dapatlah, sehinggalah dapat 5 waktu. Okey.
Habislah cerita Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik ke 7 lapisan langit dan seterusnya ke Sidratul Muntaha. Cerita balik semula ke tempat Nabi, ke Makkah Al-Mukarramah. Bila balik kepada tempat Nabi di Makkah Al-Mukarramah, maka Nabi nak ceritalah. Abu Jahal pula, kita dah kenal lah, kita dah tahu cerita Abu Jahal ni. Dia antara yang kuat menentang dakwah Nabi. Abu Jahal dia pergi tanya Nabi, Muhammad, kau tak ada cerita ke? Tak terima wahyu ke? Dia punya soalan tu. Nabi Muhammad kebetulan dah terima wahyu, terima amanat solat 5 waktu, kewajipan solat 5 waktu. Nabi ceritalah berlakunya Isra' dan Mi'raj, perjalanan Nabi cerita. Abu Jahal pun dapat lah, oh cerita sedap ni, best ni cerita ni. Dia pun siap kumpul masyarakat Arab masa tu, masyarakat Mekah. Dia kumpul, mari semua kumpul sini, Muhammad ni ada cerita ni. Kerana Abu Jahal dah tahu dah, kalau Muhammad cerita benda ni, masyarakat Arab masa tu akan pening lah. Tak boleh nak timbang dengan akal. Maka Nabi pun ceritalah kepada masyarakat, pada orang kata kaum Mekah masa tu, cerita, wahai kaumku, bahawa semalam aku diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, melepasi 7 langit. Rakyat masyarakat Mekah pun habis dah. Selama ni yang baru nak percaya, dapat cerita yang pelik macam ni, lagilah tak percaya. Tak logik. 1200 sehingga 1300 km lebih kurang perjalanan, Muhammad boleh cakap, Nabi Muhammad boleh cakap, boleh berjalan dengan satu masa yang sekejap daripada malam. Habis. Orang yang dah percaya pada Nabi masa tu pun ada dah keluar balik agama. Tak percaya dah Nabi Muhammad ni tak betul lah dia cakap masa tu. Nabi pun adalah satu orang kata ujian pada Nabi. Yang beriman ada yang keluar balik sebab tak percaya akan kisah Nabi. Kita kalau kita duduk masa tu tak tahulah, wal'iyazbillah, kita minta berlindung lah. Kalau kita fikir logik hari ni pun kita tak boleh terima. Logik dinamakan logik pada akal. Tapi kalau kita fikir dengan iman kita, memang kita boleh terimalah itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ramai-ramai yang tak percaya adalah sahabat Nabi yang kita tahu digelarkan As-Siddiq. Sahabat tersebut mengakui bahawa kalau orang bagi tahu sahabat tu, kau dengar tak cerita Nabi kamu? Logik ke tak? Dia cerita berjalan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7, seterusnya naik ke Sidratul Muntaha dalam masa yang kejap. Bagi tahu kepada yang dinamakan sahabat yang dinamakan As-Siddiq. Siapa tu? Iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sebut, betul ke Muhammad cakap gitu? Nabi Muhammad cakap gitu? Betul. Sayyidina Abu Bakar sebut, kalau Nabi Muhammad yang cakap macam tu, memang aku beriman, aku percaya. Sebab itulah dinamakan Abu Bakar itu As-Siddiq, yang membenarkan benar apa yang Nabi sebut, dia akui dan dia percaya. Okey. Itu maknanya keimanan. Maknanya Tuhan nak tapis masyarakat masa tu, ada yang beriman tapi 50-50 beriman ke tak. Bila berlaku perkara yang ghaib macam ni, yu'minuna bil ghaib, kita mesti beriman dengan perkara yang ghaib. Maka di sana ada yang keluar daripada keimanan, kepercayaan pada Nabi. Dah sebut Nabi tak betul lah dan sebagainya. Tapi kita mesti percayalah bahawa itu semua adalah linuriyahu min ayatina. Allah sebut untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini Isra' dan Mi'raj. Secara kita ringkaskan cerita Isra' ni maknanya perhati betul-betul, Isra' berlakunya ialah perjalanan Nabi daripada Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram Makkah ke
Masjidil Aqsa di Palestin tu Isra. Mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu berada di Palestin. Masjidil Haram itu berada di Makkah Al-Mukarram. Al-Mi'raj adalah perjalanan Nabi sampai ke langit ketujuh dan seterusnya ke Sidratul Muntaha. Banyaklah cerita. Okey. Mi'raj tadi saya nak sebut di sini satu keadaan yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Mi'raj. Nabi tengok satu kaum, tadi yang saya cerita satu kaum yang tuai hasil daripada pokok terus keluar hasil baru. Yang ni Nabi tengok juga satu masyarakat atau kaum yang duk hantuk kepala dia. Hantuk kepala pecah. Dah sembuh balik dia hantuk lagi, pecah lagi. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, kenapakah dengan mereka ini? Nabi Jibril menyebut bahawa mereka ini adalah kaum yang meninggalkan solat. Wal'iyazubillah. Kalau kita tinggal solat, itulah gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita luka sikit kena pisau pun kita dah sakit. Luka sikit kena pisau pun dah jenuh nak bagi alasan tak boleh datang sekolah. Apatah lagi ni hantuk kepala sampai pecah. Dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang meninggalkan solat atau tidak mendirikan solat. Okey. Itulah. Maknanya kita kena timbang dengan iman kita bahawa itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka sebelum kita menutup, sebelum kita habis, ni kalau live Facebook ni kalau diperhatikan tak boleh lama. Lama dia masuk WhatsApp kawan dulu. Lepas tu macam-macam lah. Dia keluar nak tengok gambar lain, tengok video lain. Bila panjang sangat, sayang dengan datanya lagi. Nak main game lagi. Dah cukuplah, kita tak boleh panjang lah. InsyaAllah. Sebagai penutupnya Isra' dan Mi'raj. Penutupnya Isra' dan Mi'raj. Kita kena ingat bahawa kita kembali kepada Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada setahun sebelum Hijratul Rasul. Setahun sebelum Hijratul Rasul. Itu sejarah dia. Setahun sebelum Hijratul Rasul berlaku Isra' dan Mi'raj. Okey. Berlakunya Isra' dan Mi'raj disebut di sini sebagai pengajaran bahawa sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW bersedih. Bersedih pertamanya bapa saudara Nabi yang selalu bagi sokongan, iaitu Abu Talib. Abu Talib ni walaupun dia tidak beriman, tapi dia sentiasa bagi sokongan di atas dakwah Nabi. Dia sentiasa bagi sokongan. Tapi sampai masa Abu Talib meninggal dunia, lagi sedih Nabi. Satu, bapa saudara meninggal. Yang kedua, sedih Nabi kerana apa? Kerana bapa saudara Nabi meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedih. Yang kedua, kesedihan Nabi di atas kata kematian isterinya Siti Khadijah, juga sedih. Okey, bila dah sedih, Allah Subhanahu wa taala nak gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi dengan kisah Isra' dan Mi'raj. Ni sebagai nak gembirakan Nabi. Kita juga mesti kita ingat bahawa kita sebagai pelajar lah, terutamanya waktu belajar adalah kita mesti belajar lah. Kenapa? Kerana dalam Quran sebut inna ma'al usri yusra. Waktu belajar kita mesti kena belajar. Kenapa? Kerana tempoh belajar ini adalah kita akan guna pakai untuk kita tempuh hari selepas kita belajar, iaitu nak kerja dan sebagainya. Susah hari ni, inna ma'al usri yusra. Kalau kita susah-susah, Allah Subhanahu wa taala selepas susah itu Allah akan bagi kesenangan. Tak payah nak fikir sangat nak macam-macam. Di dalam tempoh kita belajar,
pengajarannya kita mesti belajar, tumpu betul-betul belajar. InsyaAllah kalau kita dah ada ilmu yang cukup, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan kepada kita, InsyaAllah kita akan mendapat kesenangan. Belajar, susah dalam belajar itu adalah jalan untuk kita mendapat kesenangan selepas satu hari kelak. Susah masa kita belajar, kesenangan yang kita akan dapati satu hari kelak, insya-Allah. Okey. Kesusahan. Okey. Yang kedua, penutupnya mengenai kisah ini, kita mesti timbang dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa setiap yang berlaku adalah di atas susunan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, di atas kekuasaan dan kekuatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai makhluk, itu semua atas aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saja, insya-Allah. Apapun, sama-samalah kita menjaga solat kita 5 waktu. Susahnya Nabi ulang-alik daripada turun ke langit sampai jumpa Nabi Musa, pusing balik nak dapat diskaun daripada Allah, nak kurangkan jumlah solat sampai 5 waktu, kerana Nabi fikir kepada kita umat dia takut susah. Kita tak fikir, kata pengorbanan Nabi, susahnya Nabi ulang-alik nak minta kurang tu, kita mesti fikir bahawa kasihnya, cintanya Nabi kepada kita sampai Nabi minta sehingga tinggal 5 waktu. 5 waktu tu pun Nabi Musa cakap, tak boleh lagi tak boleh lagi. Tapi Nabi cakap, dahlah, aku malu dah nak minta diskaun, pakai 5 cukup lah. Itulah maknanya kita jagalah solat kita. Kerana apa? Kerana solat itu adalah tiang agama. Nabi sebut siapa yang solat pada hari akhirat kelak, awwalu ma yuhasabu alaihi yaumil qiyamah, perkara pertama yang akan dikira, dihitung pada hari kiamat ialah as-solat. Siapa yang baik solatnya, maka baiklah segala kehidupan dia, segala apa yang dibawa jumpa dengan Allah Subhanahu. Siapa yang buruk solat dia, tak solat dan sebagainya, maka buruklah padah dia, buruklah pembalasan dia. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri hidayah, beri petunjuk kepada kita semua agar kita sentiasa diringankan anggota kita untuk mendirikan solat. Sentiasa kita diberatkan anggota kita daripada melakukan kemaksiatan yang menjauhkan diri kita daripada solat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri keampunan kepada kita semua di atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keredaan kepada kita semua, dan semoga kita sentiasa mendapat kebahagiaan di dunia, mendapat kejayaan di dunia, dan kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan kejayaan yang hakiki di akhirat kelak, iaitu berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pergi ke hutan mencari harta, harta banyak, penuh acuan, kata indah, tidak terkata, bicara bernas, jadi panduan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia, Ustaz. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan panduan berguna daripada ceramah tersebut. Para hadirin-hadirat sekalian, kita telah pun berada di penghujung majlis. Pada kesempatan ini, saya mewakili Panitia Pendidikan Islam memohon ampun dan maaf seandainya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung.
Sekali lagi, terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Jamil kerana sudi melampangkan masa memeriahkan majlis kita pada pagi ini. Terima kasih sekalung budi kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam majlis yang penuh bermakna ini. Saya akhiri majlis pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.